Okay, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Asal sejahtera. Okay, kita akan sambung kelas pada hari ini untuk topik resistance and Ohm's law. Sikit je, tak banyak. Okay, sebab silibus dia sikit, masa je agak banyak. Tapi saya akan ajar sikit-sikit lah, saya akan ajar slow-slow. Okay, berkenaan dengan end of chapter. Okay, saya dah minta awak hantar. So hari ini sepatutnya awak dah siap dah pada minggu lepas. Tugas awak pada hari ini adalah cuma tinggal scan dan hantar kepada saya mengikut format yang saya nyatakan tadi lah dalam email. Okay, subjek tu letak, so apa nanti ada kelas lain pun akan hantar end of chapter juga subjek. Jadi saya tak nak benda tu bercampur dengan kelas lain. Senang saya nak make sure ni kelas IPS dan ni kelas lain. Okay, so letak subjek depan tu ialah kelas awak sendiri, IPS 2B dan taklah EOC. Okay, dan format untuk file untuk PDF tu letaklah nombor metrik awak .pdf. Make sure lah dekat kertas tu dah ada nama awak lah soalan dalam kita jawapan tu. Dan duduknya untuk sampai tengah hari ni lah awak hantar. Okay, so saya nak marking banyak, semua assignment hantar pakai online. Jadi pening bala, lagi lama masa diperlukan untuk menanda berbanding kalau hantar secara kertas fizikal lah, kata pakai hard copy. So copy ni menyakitkan mata, meletihkan saya lah. Kalau nak tengok komputer, nak tengok skema, nak marking. Okay. Jadi tolong bertimbang rasa, jangan hantar lambat, tolong hantar pada hari ini. Okay, baru ada 13 orang, so another 3 tak tahu di mana. Okay, kita mulakan. Rujuk buka surat 58. Dalam buku modul tu, buka surat 58. Okay, kita masuk resistance and Ohm's law. Resistance kalau dalam bahasa Melayu disebut halangan. Halangan ataupun rintangan. Tapi kalau mungkin kita panggil rintangan lah. Kalau istilah dalam elektronik kita panggil rintangan. Sebab apa? Resistor kita panggil perintang. Okay. Resistor adalah perintang. So resistance adalah rintangan. Rintangan dan juga Ohm's law. Ohm's law ni siapa? Ohm's law ialah nama orang. Okay, kita tengok dalam ni siapa? Ohm's ni. Ohm's law ni datang dari mana? Okay. Ni dia punya ni. Orang yang bertanggungjawab menjumpai inilah. Okay. Okay, nama dia The Ohms. Okay, dia punya simbol adalah simbol ni. Dapat pun simbol omega. Tu sebab kalau awak tengok jam jenama omega. Okay, kita tengok jam omega. Ni dia punya tu. Menggunakan simbol ohm. Okay, menggunakan simbol ohm. Nampak sini? Okay, omega dan ohm. Okay, tengok lagi. Okay, resistance dan juga Ohm's law. Okay, dan Ohm's law kita tadi. Nama dia ialah George Ohm. Ni orang dia lah yang bertanggungjawab menjumpai benda ni lah. Okay, Ohm's ni apa ni rintangan. Was a German physicist and mathematician, orang ahli fizik dan juga ahli matematik. As a school teacher, cikgu sekolah punya. Ohms began his research with a new electrochemical cell, invented by Italian scientist Alessandro Volta. Ni orang yang jumpa volt lah, Alessandro Volta. Voltage-nya. Using equipment for his own creation, Ohms found that there are, betul adalah panjang lagi, kena baca dulu ni. Okay, itu Ohms. Okay, dia gunakan simbol omega. Okay, ni omega. Omega is a 24 and final letter. Ialah huruf ke-24 dan huruf yang terakhir dalam Greek alphabet. Okay, macam kita A, B, C sampai Z.
So omega ni sama juga huruf-huruf dalam Greek, tulisan Greek. Okay. In the Greek numeric system, isopsephy atau geometry is a value of 800. Okay, ada nilai 800. The word literally means great O. Okay, ataupun O, besarnya, great O, as opposed to 0 O omicron, which mean little O. Ni dia punya omega ni. Omega ni adalah tulisan, bentuk tulisan dalam tulisan sistem tulisan alfabet untuk Greek. Macam kita tulisan Rumi, okey, tulisan Rumi huruf A sampai Z. Kalau datang huruf Arab, alif sampai ya. Alif sampai ya, atau Punjabi tulisan alif sampai ya kan. Okey, jadi kalau omega ni dalam Greek. Ada siapa yang tak boleh masuk ni? Sekejap Okay, Anas cakap tak boleh masuk. Try again. Okay. Okay. Apa lagi? Okay, George Om. Okay, jadi kalau untuk makluman ni awak boleh semak sendirilah. Awak pergi kat Wikipedia. Walaupun sesetengah information tak boleh kita ambil 100% dari Wikipedia, tapi ada benda yang boleh kita ambil dia. Okay, sebenarnya macam sebab apa Wikipedia ni boleh diedit. Okay, tapi tak semua benda yang awak boleh ambil secara theorem ni. Okay, kena baca dan tapis. Kalau macam definition ni awak kena tengok 2-3 sumber lah. Bukan sekadar daripada Wikipedia, tapi cari dari sumber-sumber lain. Buku dan sebagainya. Okay. Ohm's law is defined the relative resistance between 2 points. Kalau ini betul lah ni. Okay, potential between one will apply to point for this conductor. Okay, menarik. Ini adalah rumus kaitan. Okay, kita kembali kepada nota kita. Muka surat 58. Apakah masuk resistance ataupun rintangan? Okay, saya tulis. Ataupun dalam bahasa Melayu dikenali sebagai rintangan. And electrical current flow, electric current flow maknanya arus elektrik mengalir apabila partikel charge ataupun unsur partikel yang bercharge. Bercharge maksudnya positif atau negatif kan? Okey, dipanggil elektron. Okey, so kalau elektron dia adalah negatif. Kalau proton adalah positif. Kalau proton dia charge positif. Kalau elektron bercharge negatif. Okay, move through a conductor. Maknanya kat sini ialah an electric flow, maknanya arus elektrik mengalir apabila ada partikel yang bercharge. Partikel bercharge sama ada positif atau negatif. Kalau elektron dia bercharge negatif, kalau proton bercharge positif. Okey. Yang dipanggil elektron bergerak menerusi satu konduktor. Apa maksud konduktor? Konduktor ialah pengalir. Yang ni saya dah terangkan yang lepas. Pengalir ialah bahan ataupun medium yang boleh mengalirkan arus elektrik. Itu maksud pengalir. Okay, yang boleh mengalirkan arus elektrik. Lawan bagi konduktor ialah insulator. Insulator ataupun panggil penebat. Penebat ialah benda yang menghalang. Okey, menghalang maknanya arus elektrik tidak boleh melalui ke atasnya. Apa contoh penebat? Contoh penebat ialah seperti getah, kain, kertas. Okey, benda ni maknanya unsur-unsur seperti getah, kain, kertas atau insulator ni adalah yang tidak boleh mengalirkan elektrik. Pengalir yang boleh mengalirkan elektrik. Apa contoh pengalir? Contoh dia seperti emas, perak, tembaga, kuprum, apa lagi, aluminium, itu semua boleh mengalirkan arus elektrik. Okey, seterusnya kedua, the moving electron. Okey, elektron yang bergerak ini tend to collide. Okey, tend to collide ni apa? Cenderung untuk bertembung. Dia akan berlaga. Cenderung untuk macam apa ni, bertembung, apa lagi ni, macam
berjumpa bertemu with the atom of the conductor. Dalam conductor sendiri pun terdiri pada atom. Maksudnya kita pun terdiri pada unsur-unsur yang kecil dipanggil atom. Atom ni ada apa? Atom ni ada nukleus, ada proton, ada elektron kan. So dalam conductor tu sendiri, dalam pengalih tu sendiri, dia ada atom. Dan elektron yang bergerak tadi akan bertemu dengan atom dalam conductor itu tadi. Okey, bertemu dengan conductor. Okey. This make it more difficult for the current to flow. Dan ini menjadikan arus elektrik tadi itu susah nak bergerak. Sebab apa? Bertemu pula dengan atom yang ada dalam pengalih itu tadi. Okay. Bila pertemuan ni berlaku, menyebabkan bila tend to collide ni berlaku, ia menyebabkan pergerakan elektron tadi menjadi susah, menjadi lambat, menjadi macam ada satu halangan, rintangan di hadapan dia. Okey, awak katakan highway, one way, awak jalan biasa okey lah. Tapi tiba-tiba kalau ada depan ada orang datang, ada ni pula datang. Jadi dia susah balik lah. Okey, jadi macam ada rintangan, ada roadblock dan sebagainya. Jadi benda itu yang menyebabkan rintangan ataupun resistance. Okey, pertemuan tu kalau dia tak ada langsung, so dia free, boleh mengalir dengan mudah, maknanya tidak ada rintangan lah. Dan biasanya bagi pengalih ni rintangannya ada tetapi sangat rendah lah. Okey, saya rasa tak ada bahan lagi yang boleh dapatkan free, tak ada rintangan. Mesti ada, tapi biasanya dalam pengiraan kita akan abaikan pengiraan rintangan untuk pengalih. Okey, sebab dia terlalu rendah. Maybe 0.0, 0.2 kan. Sebab kita kira perintangan mau sampai 200K, 5 mega ohm dan sebagainya. Tapi untuk nilai rintangan bagi pengalih ni, nilai dia rendah. Okay, nilai dia rendah. So biasanya kita abaikan. Okay, in general, resistance determine how much current flow. Jadi secara amnya, resistance ni ditakdirkan kita boleh tentukan sebagai how much current. Seberapa banyak arus yang mengalir menerusi komponen itu. Itulah resistance ni. Okay, berapa banyak current boleh lalu. Current lalu katakan penuh, sampai satu tempat dia drop. Sebab ada rintangan. Kurang sikit dia punya currentnya. Lepas tu dia lalu point terusnya, kurang lagi sampai dah dapat kosong balik. Okay. Apa? Contoh, dalam 1 liter, ni ada rintangan, contoh. Sini berapa? Current yang akan lalu sini, air total, akan lalu sini dia akan drop. Masa drop, dia akan kurang arus dia. Sampai kat sini pun dah kurang. Air 1, air 2 dah kurang. Lepas tu dia akan pecah dua. Satu masuk sini, satu lagi masuk sini. So ni air 3, ni air 4. Okay. So dia akan pecah. Sampai sini boleh jadi kosong arus ni. Ini arus katakan 5. Dia akan drop sini berapa, drop kosong. Masuk dalam pusingan ni berapa, masuk pusingan ni berapa. So kalau yang first ni kena kira jumlah rintangan total berapa. Dapat rintangan total, so kita akan dapat berapakah arus yang melalui point A, point B, point C, point D. Nanti tak apa, ini kalau siapa ambil elektrik nanti dia akan belajar more detail lah cara nak pengiraan arus ni. Okey. Seterusnya, ini dah. A good conductor has a low resistance. Satu konduktor yang baik, pengalih yang terbaik adalah yang mempunyai rintangan yang rendah. Okey, rintangan yang rendah. Sebab apa? Kalau rintangan yang rendah, maknanya lagi banyak arus elektrik yang boleh mengalir. Dan konduktor yang tidak baik has a high resistance. Maknanya kalau rintangan terlalu tinggi, dia bukan jadi konduktor dah, dia akan jadi insulator, jadi penebat. Maknanya arus tidak boleh mengalir menerusinya lagi. Okay, tapi kalau still boleh mengalir, dia masih panggil ni lah, tapi rintangan ni. Okey, ada satu lagi istilah panggil semiconductor.
Okay, semiconductor. Semiconductor, ini konduktor, satu insulator, panggil semiconductor. Semiconductor ialah di mana bahan itu boleh jadi penebat dan juga pengalih. Tapi dia akan jadi pengalih bila kita bagi dia satu nilai voltage yang tertentu. Let's say 0.7 volt, barulah dia akan jadi pengalih. Jadi sebab kalau kita kurang voltage yang kurang daripada itu, dia tidak akan boleh mengalirkan elektronik. Arus ya, dia tak boleh mengalirkan arus. Dia kena sampai tahap optimum dia, barulah dia boleh mengalir. Okey. Seterusnya, the resistance ataupun simbol dia R of the conductor is defined as a ratio of potential difference. Dia boleh ditakrifkan, didefinisikan sebagai kadar potential difference ataupun beza upaya. Beza upaya, potential difference ni dalam bahasa Melayu panggil beza upaya. Okey, didefinisikan sebagai kadar beza upaya ataupun voltage. Okey, across yang melalui pengalih tersebut dengan current. Okey, flow through it. Okey. Okay. Unit SI bagi resistance adalah ohm. OHM. Nama tadi kan nama apa? George Ohm Apa nama tadi? Nama dia George Ohm. George Simon Ohm. Nama dia George Simon Ohm. Dan ini adalah simbol dia. Simbol dia. Simbol dia lah omega. Gambar sikit. Ini adalah rumus dia. Resistance is a potential difference. Resistance is a potential difference bahagi dengan current ataupun R sama dengan V per I. Kalau rumus yang sebenarnya, rumus yang senang kita ingat adalah ada siapa nak cakap pun? V sama dengan IR. Rati, ada apa-apa nak cakap ke? Rati. Ya. Apa nak tanya? Senyap tak? Senyap dah pula buat ni. Mana tadi? Ni adalah rumus yang common lah untuk kiraan ohm. V sama dengan IR. So nak cari R, kita terbalikan rumus ni. So dapat V per I. Voltage. Kalau kat sini V per I, maknanya kalau nak rintangan tu rendah, kita kena kecilkan arus. Tapi kalau nak tinggikan arus, voltage tu kena kecil, kena besar lah. Baru dapat rintangan yang ni lah. Itu ikutlah cuma pengiraan dia. Ini rumus asal dia. Satu lagi, kalau nak cari I pula, I sama dengan V per R. Jadi 3 lah rumus benda yang kita pusing-pusing ni. R sama dengan V per I, ataupun I sama dengan V per R, ataupun V sama dengan IR. Seterusnya Ohm's Law. Ohm's Law. Ni definisi dia yang perlu awak hafal. Kalau keluar dalam final exam, apakah maksud Ohm's Law? Inilah dia. Ohm's Law menyatakan bahawa current ataupun arus yang menerusi konduktor adalah directly proportional, berkadaran terus. Current berkadaran terus dengan voltage. Berkadaran terus. Kalau berkadaran sengsang, I sama dengan V per I. Tapi kalau berkadaran terus,
kalau berkadar terus, dia adalah okey, boleh. Saya paling ada panggilan tadi. Okey, kejap. Tak masuk lagi. Saya semula sekali. Okey. Tak keluar skrin. Keluar tak skrin? Sekejap, tolong ni on kan, siapa-siapa dia nampak apa-apa kat skrin nak sekarang ni? Tak, Cik. Gelap je, Cik. Okey, sekejap saya setting. Tadi ada panggilan. Start. Semula, okey. Tak keluar ke? Saya punya ada. Ada Yang lain keluar tak? Saya buat. Saya punya pun ada. Okey, tak apalah. Saya punya tak keluar ni. Tak apalah. Saya tunjuk kawan. Okey. Okey. Ohm's Law menyatakan bahawa arus yang menerusi konduktor pengalih adalah berkadaran terus dengan beza upaya ataupun voltage. Okey. Kalau nak tulis ayat dia ialah I berkadar terus macam ni. And inversely proportional itu the resistance dan juga berkadar songsang dengan rintangan. Ataupun satu lagi berkadar songsang dengan rintangan macam ni. Okay. Dan R is a conductor between the two terminal. Maknanya R ni adalah resistor, adalah konduktor pengalih di antara dua terminal. So daripada dua penyataan ni, yang pertama adalah arus berkadar terus dengan beza upaya ataupun voltage, dan satu lagi berkadar songsang dengan rintangan. So inilah dapat rumus V sama dengan IR. Inilah terbitnya rumus V sama dengan IR. Okey. Okay. V ataupun voltage, unit SI dia adalah volts. Okay. Dan I adalah current. Okay. Unit dia ampere. Manakala R adalah rintangan dalam unit ohms. Okay. Atau omega. Okay. Boleh Okay. 3.4.3. Faktor yang memberi kesan kepada rintangan. Factors that resistance. Okay, faktor-faktor yang memberi kesan kepada rintangan. Apa faktor pertama? Faktor pertama adalah panjang. Panjang apa? Panjang pengalih ataupun L yang diukur dalam unit meter. Iaitu jika semakin panjang konduktor tersebut, pengalih itu semakin panjang, kabel ataupun apa-apa panjang, maka tinggilah dia punya resistance ataupun rintangan dia. Kalau kabel tu pendek, rintangan dia pendek. Tapi kabel tu panjang, pengalih itu panjang, maka resistance dia, kadar rintangan dia tinggi. Itu faktor pertama. Yang kedua adalah cross sectional area ataupun luas keratan rentas. Apa maksud luas keratan rentas? Katakan kabel tu bentuk bulat kan. Satu yang macam ni, satu lagi yang macam ni. Okey, antara A dengan B, yang mana satukah memiliki luas keratan rentas yang besar? Soalan yang jawab B, yang mana memiliki luas keratan rentas yang besar? Siapa nak jawab? Maksud saya dia macam ni Okey, bentuk macam ni. Tinggal satu dia macam ni.
Okay, ni A, yang ni B. So yang mana ni luas kerata rentas yang besar? Hello? Hello? Hai, sejak pula dah panggil. Anas bin Zaidi. On kan mic. Anas bin Zaidi. Hello, Cik. Hello. Yang mana satu mempunyai luas kerata rentas yang besar? A atau B? Tak nampak, Cik, gambar tu. Okey, siapa yang nampak angkat tangan? Ada siapa yang nampak tak? Angkat tangan. Tadi kata ada nampak tu yang saya ni. Ada jadi balik. Jadi balik jadi macam mana? Macam nampak gambarnya. Tak ada. Macam nampak gambar sebenarnya. Okey, sekejap. Saya stop ni dulu. Gangguan ni. Tak keluar lagi ke? Aduh. Okey, nampak? Nampak. Ya, Cik, sekarang boleh. Yelah, yang tadi tu, dah tadi kenapa tak Cik beritahu tak nampak? Cik dah tunggu kat, aku diam je. Beritahulah Cik, tak ada apa-apa pun cerita dekat ni, kat skrin. Bagi tahulah. Okey. Kita baca yang kedua, statement kedua. The cross-sectional area of the conductor A is a bigger the cross-sectional area the lower. Okey, sekarang ni antara A dengan B, yang mana ni luas keratan yang besar? A dengan B, mana satu yang lagi besar? Luas keratan rentas dia. B. B. Okey, bermaksud semakin besar kabel tersebut, rintangan dia rendah. Maknanya macam highway tu kalau besar ada 8 lorong, jadi kereta boleh lalu dengan mudah, tidak ada jam. Berbanding dengan jalan yang ada 2 lorong aja. Jalan 2 lorong, kalau kereta banyak dia akan jam lah. Tapi kalau kita tu line tu besar, hampir 8 lorong, so tak ada masalah dari segi pengaliran dia. Okey, sama je konsep dia. Okay, so the cross-sectional area of the conductor A is a bigger the cross-sectional area, maknanya semakin besar luas kerata rentas, maksudnya luas dia punya bulatan ni, okay, maknanya resistance dia adalah lower. Okay, yang pertama tadi semakin panjang dia punya conductor, maknanya semakin tinggi resistance. Okay. Yang ketiga, the temperature of the conductor ataupun theta, mana suhu bagi conductor tersebut semakin tinggi suhu, okay, semakin tinggi suhu tersebut, maknanya semakin tinggi resistance dia. Kalau suhu dia lebih katakan suhu 20 darjah Celsius dengan 60 darjah Celsius. Maknanya kalau suhu lagi tinggi, maknanya kadar rintangan dia adalah lebih tinggi. Okay. Okey, yang statement keempat, type of material of the conductor P is different conductor with the same physical condition. Okey, ini adalah contoh material. Okey, material dan resistivity dalam unit ohm per meter. Per meter lah, maknanya dalam 1 meter berapa ohm. Dalam 1 meter, okey, dengan suhu dia 20 darjah Celsius, so berapakah rintangan dia? Macam silver 10% kali 8 ada 8 lah, kena 0.000000159 macam tu. Okey, ni 17. So kita tengok siapa yang paling rendah, dialah merupakan konduktor ataupun yang terbaik sekali. Okey, konduktor yang terbaik, maknanya dia boleh mengalirkan arus dengan efisien. Maknanya awak tak perlu arus yang tinggi untuk mengalir satu tempat tu, just arus yang rendah aja. Okey, jadi kat sini kita tengok yang paling terbaik adalah berapa ya? 159, 1756, berapa? Berapa? Yang mana? 07 ke yang ni? Terbaik. Okey, ini terbaik lagi lah ya. Okey, 159 ni lah. Ni yang terbaik. Kan? Kalau yang ni kalau tukar pada 1008 ialah 8.0 darab 10 kuasa dikali 8. So ni 8. Okey, makin bawah ni makin ni lah. Okay, sampai tahap bawah ni, okay, hard rubber ni dia dah sampai 10 kuasa 13, bermaksud ada 10,000 mega apa ni ohm. Maknanya dia dah jadi penebat. Ini semua jadi penebat lah ni.
Okey, dah jadi penebat teflon dan sebagainya. Teflon ni apa benda? Kita tengok sekejap. Teflon. Apa sebenarnya teflon ni? Okey. Teflon bahan untuk membuat ni lah. Okey, ni teflon ni. Okey, dia jadi penebat ni. Tip yang buat pipe ni adalah teflon lah. Tu dia teflon. Satu lagi apa ni? PET yang tadi. PET. PET. Apa bahan PET ni? Ini pad pula dah. Nama penuh dia apa dah PET ni? Tapi kalau dah sampai apa ni tahap 10.020 mempunyai rintangan yang sangat tinggi. Bila sampai ini adalah rintangan yang sangat tinggi. Bila sangat tinggi dia dah boleh jadi penebat. Bukan jadi pengalir lagi. Okey. Okey. So yang paling terbaik sini adalah silver. Silver adalah yang terbaik untuk menjadi pengalih ataupun perak kan, dan orang takkan buat lah untuk wiring kat rumah jadikan silver. Sebab apa? Mahal benda ni. Termasuk dengan gold. Gold pun pengalih yang terbaik 2.44. Tapi orang takkan jadikan dia sebagai penebat. Jadikan dia sebagai pengalih sebab apa? Dia adalah logam. Dia ada yang hilang kena kopak rumah kan. Wiring. So kebanyakan gunakan copper lah. Harga dia murah ni tapi dia mempunyai sifat kerintangan yang rendah. Okey, copper ataupun copper. Okey, kita copper macam mana bentuk dia? Dia punya warna COPTER. Okey, ataupun copper. Okey, ni ya pengalih biasanya dalam kabel-kabel kita gunakan kan. Okey, inilah bentuk dia. Okey, kita boleh tengoklah. Lambat pula dia nak view. Okey, yang asal dia. Okey, ni copper lah. Biasanya buat wiring kita gunakan benda ni. Okey. Okey, nak mengira bagaimana rumus mengira atas ni, kita kira rintangan sama dengan P rho L bagi A. P adalah resistivity. Okey. Dan resistivity adalah kerintangan dia. Unit SI dia ialah ohm meter. L ialah panjang. Panjang tu dalam unit meter. Dan A ialah luas kerata rentas. Kerata rentas ni dalam unit meter square. So kalau soalan bagi dalam milimeter, kita kena tukarkan kepada, katakan soalan dalam milimeter, kita kena convert ke dalam meter. So nak macam mana? 1 meter sama dengan 100 cm. 1 cm sama dengan 10 mm. So nak dapat ni kena berapa? Kena kali dengan 100. Okey, dapat berapa lah. Okey, awak kena tukarkan, kalau soalan tu kena tukarkan mm kepada meter. So gunakanlah formula ni untuk mengira. Okey, bab soalan ni kita bincang lain boleh kita bincang lain. Saya nak bagi slow betul-betul. Pada satu masa nanti kita akan bincang soalan saja. Okey. Ada masalah tak tentang, okey, saya nak tanya berapa ramai yang belum siap lagi selesai EOC, angkat tangan. Sekejap saya download attendance. Ada 15 orang, ada seorang tak datang. Siapa tak datang? Boleh tahu tak siapa tak datang? Siapa yang tak datang kat sini? Perempuan 3 orang ada semua kan? Perempuan 4 orang. Lignesh pergi mana? Ada tahu tak? Tak tahu. Tak ada. Okey, tak apa. Okey, siapa yang belum siap lagi? EOC, angkat tangan. Angkat tangan. Okey, semua dah siap. Okey, saya minta awak hantar secepat mungkin lah. Sebab petang nanti saya akan terima lagi satu EOC pula untuk kelas lain. Saya tak nak dia bertembung dengan kelas awak. Okey. Saya rasa tak ada apa untuk hari ini. Kita start sampai kat sini dulu. Terima kasih dan saya minta awak hantar kalau boleh sebelum jam 12 lah hantar.
Okay, saya nak susun dalam folder yang tentu. Nanti saya nak marking. Okay, terima kasih banyak. Kita stop kat sini dulu. Kita punya kelas. Okay, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, selamat pagi. Okay, bye. Bye. Hai.